بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan pengajian kita, iaitulah membahaskan kitab Al-Mukhtasar Al-Bidayah wa Nihayah Al-Imam Al-Hafiz Abul Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah. Yang mana kita masuk pada hari ini pada membahaskan bab khalqil jan wa qissatis syaitan. Bab berkenaan dengan penciptaan jin dan juga cerita tentang syaitan. Dan sebelum ini kita dah selesai membahaskan berkenaan dengan penciptaan malaikat dan perkara-perkara yang berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan ataupun tajuk dan juga isu-isu yang berkaitan dengan malaikat. Jadi insya-Allah pada kelas kali ini kita akan sambung pada membahaskan bab penciptaan jin dan juga syaitan. Jadi kita baca matan kita, itulah kitab Al-Mukhtasar. Baik, penciptaan jin dan syaitan. Baik, qala al-musannif qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jannu min marijin min nar wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari nyalaan api ataupun api yang membara. Dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disifatkan kepada kalian semua. Itulah daripada tanah, seperti mana yang disifatkan di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian ramai ulama tafsir berkata, jin diciptakan sebelum penciptaan Adam alaihi salam. Penghuni bumi sebelum manusia adalah Hin dan Bin. Ini kita akan bincangkan nanti. Apa Hin dan Bin ni? Allah menjadikan jin menguasai mereka. Jin membunuh mereka lalu berdiam di bumi setelah peperangan yang telah terjadi. Ad-Dhahhak menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa setelah jin membuat berbagai kerosakan di muka bumi dan menumpahkan darah, Allah mengutus iblis kepada mereka bersama para tentera dari langit. Mereka membunuh para jin dan mengusirnya dari bumi ke pulau-pulau di tengah lautan. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, iblis bukan dari malaikat sedikit pun. Akan tetapi dia adalah asal mula para jin. Sebagaimana Adam asal mula bagi manusia. Para jin diciptakan dari api. Mereka seperti Bani Adam yang makan, minum dan berketurunan. Di antara mereka ada yang mukmin dan ada pula yang kafir. Pendapat yang benar adalah jin yang mukmin akan masuk syurga. Iblis sebelum bermaksiat kepada Allah bernama Azazil dan julukannya Abu Kurdus.
An Jabirin 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna iblisa yad'u 'arsyahu 'alal ma'i thumma yab'athu sarayahu fin nasi fa aqrabuhum 'indahu manzilatan a'zamuhum fitnah. Dari Jabir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgahsananya di atas air, lalu menyebarkan para prajuritnya ke tengah-tengah manusia. Siapa yang posisinya paling dekat dengan manusia, maka dialah yang paling besar fitnahnya. Ini kalau kita tengok ikut terjemahan yang tepatnya, fa aqrabuhum indahu manzilatan a'zamuhum fitnah. Yang paling dekat di sisi iblis. Yang ni dia kata siapa yang posisi paling dekat dengan manusia. Tapi kalau kita tengok balik, fa aqrabuhum indahu, inda iblis. Yang ni dikembalikan kepada boleh dua lah, sama ada yang paling dekat dengan manusia ataupun yang paling dekat dengan iblis. Dhamir ha itu kembali kepada siapa? Kembali kepada, kalau mazhab yang kata paling dekat, yang paling dekat itu manusia, an-nas, maka kalau dia yang paling dekat dengan manusia, dia yang paling besar fitnahnya. Tapi kalau merujuk kepada siaq, konteks hadis ini, maksudnya tengah menceritakan tentang iblis, maka kita kata indahu itu di sisi iblis. Maksudnya yang paling dekat di kalangan syaitan, yang paling dekat sisinya di sisi iblis, ataupun paling dekat kedudukannya di sisi iblis adalah yang paling besar fitnahnya terhadap manusia. Baik. Jadi itu kita kata ringkasan, daripada Al-Mukhtasar. Baik. Jadi kita akan melihat apa yang Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah sebutkan dalil-dalil di dalam kitab asal, iaitulah kitab Al-Bidayah wan Nihayah, yang kita kata yang kitab asal lah. Kitab asal tu adalah kita kata dia punya umdah kita, asas. Ringkasan Mukhtasar ni adalah asas pertama. Kemudian kita nak melihat pendetailan, perinciannya, maka kita lihat pada kitab asal sebelum diringkaskan. Baik. Kalau kita lihat dalam kitab asal, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 14 hingga 16. So, surah Ar-Rahman ayat 14 hingga 16 ada dalil yang menjelaskan berkenaan dengan penciptaan jin daripada apa. Jadi kalau orang tanya kita apa dalil, kita nak mengetahui tentang penciptaan jin, maka dalilnya adalah yang pertama dalam surah Ar-Rahman ayat 14 hingga 16. Yang kedua adalah surah Al-Hijr ayat 26 hingga 27. Yang ini yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Qala Allah Ta'ala, kata beliau, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik, manusia, insan diciptakan daripada min salsalin kal fakhar, daripada tanah yang ditempa. Kal fakhar, ini tanah yang kita kata apa, yang ditempa, yang kita kata seperti tanah liat, tanah yang boleh dibentuk, seperti tembikar. Kal fakhar, tanah yang boleh ditempa dan dibentuk. Baik, kita tak bincang lagi tentang penciptaan manusia. Poin kita adalah pada ayat 15. So kalau lebih tepatnya lagi, ayat 15 dalam surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala sebut wa khalaqal janna min marijin min nar, dan Allah mencipta jan, yakni jin, min marijin min nar, daripada api yang membara. Daripada api yang membara. Kita akan tengok tafsiran apa yang dikatakan dengan min marijin min nar. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ
Poin di sini Allah Ta'ala kata wal janna khalaqnahu min qabl. Sebelum tu Allah kata walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Jadi kami telah mencipta manusia insan daripada saripati. Apa dia? Tanah. Ataupun apa kita kata saripati tanah ataupun daripada tanah min hama'in masnun. Yang kita kata tanah liat. Sifat yang boleh dibentuk. Wal janna khalaqnahu min qabl, dan jin kami ciptakannya sebelum penciptaan manusia. Min naris samum, daripada api yang membara. Baik. Wa qala Ibn Abbas wa Ikrimah wa Mujahid wal Hasan wa ghairu wahidin min marijin min nar qalu min tarafil lahabi wa fi riwayatin min khalisihi wa ahsanih. Apa maksud min marijin min nar? Kita dah sebut tadi dalam ringkasan kita tadi. Dibawakan apa? Iaitulah apa? Dalam ringkasan tadi dia tak sebut daripada maksud unsur penciptaan jin. Unsur penciptaan jin disebut daripada api kan, daripada nyalaan api. Baik. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibn Katsir rahimahullah membawa ke riwayat dengan ringkas, iaitu Ibn Abbas, Ikrimah, Mujahid, Al-Hasan, Al-Basri dan ramai lagi, bukan terhad kepada mereka saja, iaitulah daripada min tarafil lahabi, iaitulah daripada hujung nyalaan api, ataupun kita kata daripada tarafil lahab, yakni nyalaan yang paling hujung ataupun hujung nyalaan. Maksudnya kalau kita buka pemetik api, kita buka api tu dipanggil al-lahab ni, dia tarafil lahab ni maksudnya yang hujung sekali tu, yang paling panas lah. Yang paling panas. Sebab tu dalam sebahagian riwayat kata wa fi riwayatin min khalisihi wa ahsanihi. Maksudnya api yang pure api. Api yang memang apa kita kata apa? Khalis. Khalisuhu wa ahsanuhu, maksudnya api yang memang pure api. Maksudnya tarafil lahab. Itu maksudnya min marijin min nar. Maksudnya api yang paling kemuncak ataupun api yang paling hujung sekali, maksudnya nyalaan yang paling panas sekali. Baik. Kemudian barulah Imam Ibn Katsir bawakan hadis yang kita bacakan first tadi. Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat dicipta daripada cahaya. So kita dah bincangkan sebelum ni, malaikat dicipta daripada cahaya. Kita dah bincang sebelum ni. Wa khuliqatil jannu min marijin min nar. Inilah penciptaan jin, diciptakan daripada api yang menyala ataupun tarafil lahab tadi. Api yang kita kata apa, yang paling paling hujung sekali ataupun yang paling kemuncak api itu. Maksudnya itulah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Ditafsirkan oleh Ibn Abbas, Ikrimah, Mujahid Ibn Jabar Al-Makki, Al-Hasan Al-Basri dan ramai lagi. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Katsir, wa qala kathirun min ulama'i tafsir khuliqatil jinnu qabla Adam AS. Berkata ramai di kalangan ulama tafsir, jin diciptakan sebelum Adam. Jin diciptakan sebelum Adam. Apa dalilnya? Balik pada ayat Al-Hijr ayat 26 hingga 27 tadi. Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Allah kata wal janna khalaqnahu min qablu. Dan jin kami ciptakannya min qabl, sebelum apa? Sebelum ciptaan manusia. So kita dapat di sini, siapa yang Allah Ta'ala cipta dulu, jin ke manusia? Jawapannya jin. Jin Allah Ta'ala cipta dulu. So dari sudut seniority, siapa yang dulu dicipta? Jin dicipta dulu. Itu kita kena akui. Baik. Jadi wa kana qablahum fil ard al-hin wal bin. Dalam sebahagian manuskrip disebut al-jin wal bin. Baik, sebelum mereka yakni
jin ini ada macam-macam jenis ataupun ada macam-macam bangsa. Sebelum kita kata apa dia mereka ni dicipta, maksudnya mereka ni ada pelbagai asnaf, ada pelbagai jenis. Dan sebelum keturunan jin yang utama ataupun jin yang kita kata yang daripada asal iblis, ataupun daripada asal iblis, baik di muka bumi ni ada makhluk yang Allah Taala jadikan daripada kalangan jin juga yang dinamakan al-jin wal bin ataupun al-hin wal bin. Al-hin wal bin ni apa? Kalau dalam kita punya mukhtasar, dalam ringkasan kita disebut apa? Al-hin wal bin, kan? Disebut dekat sini. Ni. Hin dan bin, kan? Hin dan bin. Itulah. Hin dengan bin ni apa? Penghuni bumi sebelum manusia. Sebelum manusia, maksudnya Allah Ta'ala dah cipta langit dan bumi. Kita dah bincang sebelum ni, langit dan bumi Allah cipta. Siapa yang menghuni langit dengan bumi? Ataupun menghuni langit, kita tahulah malaikat. Penghuni bumi. Jawapannya adalah al-hin wal bin. Iaitulah satu asnaf jin. Satu asnaf jin. Satu golongan jin. Maksudnya dia adalah satu bangsa jin. Baik, macam mana kita boleh tahu? Maksudnya ini datang dalam riwayat. Di riwayat tafsir. Maksudnya bila kita sebut riwayat tafsir, dia adalah perincian. Bagi apa? Bagi dalil yang disebutkan dalam Al-Quran. Maksudnya dia bukan benda baru. Dia bukan kita kata ni tak ada asas. Apa? Mana dalil? Bukan persoalan mana dalil atau tak, bukan dalil. Tak ada dalil atau ada dalil. Dalil ada, cuma macam mana perincian dalil. Kadang-kadang setengah orang dia kaku dengan dalil. Kenapa? Kerana dia tak boleh istinbat. Sebab itu bila mana kita ambil riwayat tafsir, ulama yang mentafsirkan, bila kita rujuk riwayat tafsir, riwayat tafsir ni ada macam-macam lah. Kita akan bincang nanti. Ada apa dia riwayat yang ialah dia pun banyak kategori lah ataupun berjenis-jenis. Riwayat apa? Ada riwayat yang maqbul, yang boleh diterima. Ada riwayat yang mardud, riwayat yang kena tolak. Ada riwayat Israiliyat. So Israiliyat ada yang maqbul, ada yang mardud. Israiliyat pun bukan semua boleh tolak. Bukan semua kena tolak. Kita dah bincang dalam awal perbahasan kita. Boleh rujuk balik macam mana manhaj Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Baik. Apa yang ulama, apa tugas ulama? Tugas ulama adalah mengistimbat dalil ataupun memperincikan dalil. So perincian dalil tu ni lah. Baik, macam mana kita tahu jin dicipta sebelum manusia? Macam mana kita tahu jin dicipta? Mana dalilnya? Macam mana kita tahu jin dicipta sebelum manusia? Dan jin adalah makhluk yang mendiami bumi sebelum manusia. Macam mana kita tahu? Ada dalil? Ada dalil. Allah kata dalam surah Al-Hijr ayat 26 hingga 27. Wal janna khalaqnahu min qabl min naris samum. Wal janna khalaqnahu min qabli khalqil insan. Sebab ayat awal Allah kata walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Jadi ayat tu Allah Taala bagi tahu wal janna khalaqnahu min qabl, ay min qabli khalqil insan. Dan jin yang kami ciptanya sebelum penciptaan manusia. Itu dalilnya. Itu dalil adanya jin sebelum manusia. Baik, kemudian perincian tentang jin tu bangsa apa? Datang riwayat tafsir. Yang ni Ibn Kathir bawa. Al-hin wal bin. Bangsa jin tu. Golongan jin tu. Al-hin wal bin. Inilah yang jin yang hidup sebelum manusia, yang menetap dan mendiami bumi.
So ini kita kena faham macam mana cara ulama mereka berinteraksi dengan dalil. Mereka bukan kaku. Ada dalil, okey kita ambil dalil satu, okey kemudian faham macam tu je tak boleh. Tak semudah itu. Sebab apa? Kenapa kita perlukan kepada riwayat-riwayat yang didatangkan oleh para ulama, asar-asar. Kan? Perlu. Sebab kita ada perkara yang kita perlukan perincian. Sebab kita bincang, kita nak cerita kat orang. Kita nak cerita dekat generasi akan datang. Yang ni yang setengah di kalangan kita mengabaikan. Sebab apa? Sebab dia terlampau strict sangat. Sampai dia kata, okey, tak ada dalil jangan cakap. Okey, stop. Ya memang tak ada dalil kita tak boleh cakap. Tapi bila datang riwayat yang dijelaskan oleh ulama. Ibnu Katsir rahimahullah bawa riwayat ni bukan disaja-saja bawa. Dia bukan saja-saja bawa tu, okey letak je. Tak ada maksud. Ada maksud. Ini kita kena faham. Sebab tu kenapa ana sentuh pada awal perbahasan kita, kenapa kita tak boleh terlampau kaku dengan perbahasan ada dalil atau tak ada dalil. Habis. Sama macam perbahasan fiqh. Siapa yang belajar fiqh, dia tak boleh kaku dengan dalil. Maksudnya kaku dengan dalil maksudnya dia ada dalil, okey. Tak ada dalil, macam tu je. Tak, dia bukan setakat tengok dalil, dia tengok apa istidlal. Apa istimbat. Kadang-kadang ada isu yang tak ada dalil tetapi ada istimbat. Ada istidlal daripada dalil. Macam mana ulama proses, macam mana ulama buat reason, bagikan alasan. Macam mana ulama istimbat. Ini Imam Ibn Katsir istimbat. Sebab tu bila kita baca karya ulama, kita kena hati-hati. Sebab tu ana cakap pada awal pertemuan kita dan kelas pertemuan awal kita. Kenapa sebahagian ulama tak setuju kalau kita buang riwayat-riwayat yang dhaif ni, kita ambil yang sahih saja tanpa kita mengambil tanpa kita melihat riwayat-riwayat yang dhaif itu adakah dia terlampau dhaif, adakah dia maudhu' ataupun adakah dia ada lagi asas yang boleh dijadikan sebagai syawahid, sebagai pendokong. Sebab itu penting benda ni. Sebab itu baik. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan al-hin wal bin. Maksudnya kalau orang tanya kita al-hin dengan bin ni ada tak dalam Al-Quran? Ada dalam sunnah? Perincian dia tu memang tak ada dalam Quran dan sunnah. Tetapi istimbat ulama. Sebab mereka nak faham ayat apa? Wal janna khalaqnahu min qabl. Jin yang diciptakan sebelum Adam dicipta, sebelum manusia dan jin yang mendiami muka bumi. Mereka dinamakan al-hin wal bin ataupun al-jin wal bil. Faham kan? Jelas. Maksudnya tak ada isu lah. Tak ada isu lah kita kata, tak ada dalil. Ada dalil. Ni Ibnu Katsir bawa kat kita dalil awal. Dalam Mukhtasar tak ada, kena rujuk pada kitab asal. Syarahan kita pakai kitab asal lah. Yang kita tunjuk ni, yang kita tunjukkan adalah Mukhtasar. Mukhtasar sebab apa? Sebab kita nak mudahkan. Kita nak mudahkan. Sebab kalau kita ambil kitab asal memang banyak kan. Baik, jadi itu dalilnya. Maksudnya jin diciptakan sebelum manusia. Dan mereka telah mendiami muka bumi ini sebelum manusia diciptakan. Dan di kalangan mereka itu adanya segolongan jin yang disebut sebagai al-hin wal bin. Kan? Tak kisahlah nama tu tak penting, tapi nak bagi tahu kewujudan mereka adalah sebelum manusia. Kan? Baik, sebab itu kalau kita tengok balik riwayat, sebab itu Imam Ibn Katsir rahimahullah dia kata apa? Nanti kita jangan risau, nanti kita akan kritik mana-mana yang perlu dikritik akan dikritik. Maksudnya Ibn Katsir dia tak akan biarkan dia akan kritik kalau benda tu tak betul. Kalau benda tu tak betul, dia akan kritik. Dia adalah ulama yang kita kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah antara ulama yang adil, ulama yang munsif, yang kita tahu ketokohannya. Kalau ada benda tak betul, dia akan kritik. Tapi isu masalahnya al-hin wal bin ni dia tak kritik. So dibawakan. Cuma dia nukilkan. Dia kata
Qala kathirun min ulama'i tafsir. Dia kata ramai di kalangan ulama tafsir. So kita pun kena sangka baiklah dengan ulama tafsir. Maksudnya bukan semua ulama tafsir ni mereka bawa tu semua saja-saja seakan-akan macam mereka ni tak tahu langsung, tak faham langsung. Ini masalahnya. Bila orang mutaakhirin, golongan mutaakhirin, mereka menghukum golongan mutaqaddimin. Oh, tengoklah. Apa ni dalam kitab tafsir ni ada Israiliyat ni tak reti. Dia rasa apa? Dia masalah tu. Ni bila kita mengaji, kita tak ikut metodologi para ulama, ni masalah. Bila kita rasa kita lebih alim. Bila kita rasa kita macam ulama-ulama terdahulu ni macam seakan-akan macam lebih kurang berbanding kita. Ni penyakit hati yang kita kena ubati. Ini banyak yang berlaku di kalangan penuntut ilmu hari ini, dan ini juga ditegur oleh para masyayikh, guru-guru kami yang sangat ramai yang sebut benda yang sama. Bila masalah kita menjadikan kalam mutaakhirin sebagai penghukum ke atas kalam mutaqaddimin secara mutlak. Bukanlah kita nak kata ulama mutaqaddimin ni langsung tak ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, dia takkan, kita kata dia orang takkan sepakat dalam kesalahan tu. Sebab apa? Dalilnya Nabi SAW dah bagi jaminan. La tajtami'u ummati 'ala ad-dalalah. Umatku takkan bersepakat dalam kesesatan. Itu kita kena yakin. Sebab itu kata Imam Ibn Kathir, qala kathirun min ulama'i tafsir, khuliqatil jinnu min qabli Adam alaihissalam. So jin diciptakan sebelum Adam. Wa kana qablahum fil ardi al-jin wal bin. Dalam sebahagian manuskrip disebut al-jin wal bin. Dan sebelum manusia diciptakan dan adanya jin yang pelbagai jenis ni, jin yang paling lama disebut sebagai al-hin wal bin. Fasallatallahu al-jin alaihim faqataluhum wa akhluhum anha wa abaduhum minha wa sakanuha ba'dahum. Baik, al-hin wal bin ni maksudnya dia adalah, kita kata kalau kita guna bahasa kita adalah proto jin. Maksudnya proto ni dia sebelum jin tu. Kan? Kalau kita kata sebelum proto ni sesuatu yang sebelum dia kan. Contoh kita kata istilah proto ortodoks. Apa maksud proto ortodoks? Maksudnya kemunculan ortodoks sebelum dia digazetkan sebagai mazhab rasmi. So dia proto sebelum tu. So kita boleh kata al-jin dengan bin ni dia adalah proto jin. Proto jin. Sebelum jin yang Allah Taala cipta yang mendiami bumi ni, ada satu lagi jin apa kita asnaf ataupun kelompok jin yang Allah cipta sebelumnya. Maka Allah Taala menciptakan jin yang berikutnya, yakni jin yang kita kata Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-jin tu maksudnya sama ada dia proto jin yang sebelum jin tu dan juga jin yang datang kemudian. Maka Allah Ta'ala menguasaikan jin itu ke atas jin yang sebelumnya. Disebabkan oleh al-hin wal bin tadi, jin yang kita kata satu bangsa jin ni, satu jenis jin ke ataupun seangkatan dengannya, mereka telah melakukan kerosakan, maka Allah gantikan dengan jin yang baru. Jin ini yang menguasai jin yang sebelumnya. Nampak? Dan mereka menghalau jin-jin yang jahat ini, al-hin wal bin ni, dan mereka menjadikan jin-jin ini lari ke pedalaman, dan jin inilah, jin yang menguasai tadilah yang menetap selepas mereka di atas muka bumi. Itu satu tafsiran. Sebab apa tafsiran ni penting? Sebab bila kita nak cerita, sebab itu bila uslub kita mencerita, kita kena cerita. Sebab apa ulama tafsir dia datangkan riwayat-riwayat yang pelbagai? Sebab mereka nak sampaikan sesuatu perkara itu bukan setakat fakta semata-mata, tetapi dalam bentuk penceritaan yang lebih dekat dengan kita kata dengan tabiat manusia. Sebab penceritaan ni kita tak boleh nafikan. Penceritaan ni dia adalah uslub yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Al-Quran datang banyak kisah. Kan?
Datang banyak kisah. Bahkan dalam awal surah Al-Baqarah pun dah mula dengan penciptaan malaikat dengan datang dalam bentuk cerita. Datang dalam bentuk cerita. Kan? Dan demikianlah dalam surah-surah yang lain cerita Nabi. Inilah kita punya tajuk ni, kita punya topik kita. Nampak? Jadi sebab itu penting benda ni, sebab maksudnya dalam konteks kita nak cerita dekat anak kita, kita kena cerita. Bukan maksudnya kita cerita tu mengarut tak ada asas. Itu qusas, penglipu lara lain. Itu memang itu dia mereka aja, dia menghentam kan, hentam kromo orang kata. Tak ada asas. Kemudian dia rasa-rasa tak boleh. Tetapi bila kita sebut apa yang ulama tafsir sebut, maksudnya kita kena pandailah, kita kena apa? Kita kena tapis. So Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, bila dia tulis kitab Al-Bidayah wa Nihayah ni, dia dah tapis kat kita sebenarnya. Dia dah tapis. Cuma bila kita dah makin jahil, kita anggap macam tapisan dia tu macam masih lagi tak cukup. Kan? Sedangkan Ibn Kathir dah cukup dah sebenarnya. Al-Bidayah wa Nihayah ni sebenarnya dia dah tapis dah pun. Cuma bila kita makin jahil, makin tak menuntut ilmu, makin malas, makin tak baca kitab, kan, makin bosan, yang kita tahu tengok cerita-cerita yang khurafat. Ramai orang dia suka cerita khurafat. Kemudian tengok filem, tengok drama, yang tu lagi khurafat. Fantasi, khurafat. Segala bapa khurafat ada kat dalam tu. Tapi kita boleh percaya. Tapi bila kita buka kitab tafsir, terus semuanya khurafat, tak boleh juga. Dia jadi masalah tu. Kan? Bila kita buka kitab Al-Bidayah ni, kita kata khurafat. Macam mana cara kita berinteraksi? Apa neraca hukuman kita tu? Sebab itu masalah. Sebab itu kita kena faham. Bila Imam Ibn Kathir bawakan riwayat ini, maka dia nak bagi tahu dekat kita dari sudut penceritaan supaya benda tu dia ada kesinambungan. Kan? Sebab kalau kita cerita, okey, malaikat cerita mumi, Allah Ta'ala cerita jin, okey, Allah Ta'ala cerita malaikat, okey, kita cerita kat anak kita fakta, baik, Allah cerita malaikat daripada cahaya, Allah cerita jin daripada api yang menyala-nyala, yang bara. Okey, lepas tu anak kita tanya, siapa yang duduk dulu? Itu kita tak boleh jawab. Tak ada lah, terimalah. Ni Quran kata, okey, cukup. Macam tu ke kita nak jawab? Anak kita tanya, anak maksudnya budak-budak, bahkan bukan budak-budak, mak pada budak, datuk kepada budak, dia nak dengar cerita. Tabiat manusia dia nak tengok cerita. Dia nak dengar kisah. Dia nak dengar cerita. Kan? Kalau kita tak boleh faham, macam mana kita nak cerita? Kan kita je bagi tahu, ni dalil dia. Dalam Quran sebut, kita bagi tahu dalil saja, kita tak cerita. Kita tak bawa uslub cerita, uslub qisas ataupun qasas yang merupakan uslub Al-Quran. Sebab itu kita kena faham. Bila kita belajar kitab Al-Bidayah wa Nihayah, yakni Al-Mukhtasar yang kita gunakan ini, tujuannya adalah macam mana kita nak olah. Sebab itu anda tekankan dalam awal perbahasan kita. Macam mana kita nak olah Al-Quran dan Sunnah tu mengikut olahan ulama-ulama yang terpercayai, yang dipercayai macam Imam Ibn Kathir. Supaya benda ni bukan setakat bermanfaat untuk kita, bahkan bermanfaat untuk anak-anak kita. Kita bukan belajar ni semata-mata kita nak belajar, kita nak sampaikan kepada anak kita, kita nak cerita dekat anak kita macam mana. So, antara uslub yang perlu kita guna adalah uslub qasas, cerita. Kalau kita guna uslub yang kaku, okey, cerita kat anak kita, qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, okey, habis. Boleh, tak ada masalah. Tapi itu mungkin dalam bentuk talqin akidah, takrir akidah. Okey, itu tak apa. Itu perlu, wajib. Kita ajar akidah. Okey, kita beritahu, qala Allah Ta'ala. Kan? Tapi kita nak bagi fakta tu, kita nak bagi dalil tu menetap kukuh dalam hati dia macam mana? Dengan cerita. Sebab itu kenapa kita tekankan bahawasanya kita tak boleh abaikan uslub penceritaan.
Jadi masalah bila kita abaikan, yang ambil penceritaan ni orang yang karut marut lah. Orang yang tak apa-apa, orang yang khurafat kaki, yang cerita dongeng apa semua. Yang tu yang cerita. Ini tujuan dia. Sebab tu kena faham. Kan? Ini kita dah bagi tahu dalam kelas awal kita. Tapi anda nak tekankan sekali lagi. Sebab ada orang masih lagi macam, alah kenapa mengajar kitab ni? Kenapa kena mengajar Mukhtasar Al-Bidayah wa Nihayah ni? Apa faedah dia? So kita nak tekankan lagi. Inilah faedah dia. Sebab kita nak cerita dekat anak kita nanti, nak cerita dekat cucu cicit kita. Itu sahaja uslub yang diguna pakai oleh semua manusia hari ini. Ahli batil sekarang ni, mereka gunakan uslub penceritaan untuk menyebarkan kesyirikan mereka. Mereka buat cerita yang karut marut. Mereka buat kartun, mereka buat cerita-cerita yang filem, drama, cerita yang karut marut, yang di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan, ada unsur-unsur kekufuran yang jelas. Kalau kita tengok balik macam anda dah sebut sebelum ni, di beberapa laman penstreaman video yang dilanggan oleh berjuta-juta manusia, termasuk umat Islam, konten-konten dia memang ke laut, memang menjahanamkan, memang merosakkan generasi muda. Sebab tu sebelum ni kelas Asmaul Husna ada orang tanya pasal God, Greek God. Greek gods kan. Tuhan Greek. Macam mana dia boleh tahu? Macam mana orang budak zaman sekarang ni boleh tahu Tuhan-Tuhan, dewa-dewa Greek? Sebab telah sampai tahap mereka buat video, mereka buat kartun, mereka buat cerita. Macam-macam mereka buat. Menceritakan. Bahkan ada satu anime, tak salah, satu anime. Anime apa? Apa dia cerita tentang Zeus. Cerita tentang tu dewa Greek Yunani tu. Dihidupkan balik dalam bentuk penceritaan. So yang konten tu sampai kat siapa? Sampai kat anak-anak muda kita. Kemudian kita pendakwah, kita okey, biar. Atau kita tahu lah, tak apalah, masyarakat dah rosak. So kita tak ada usaha. Tak ada usaha untuk apa? Datangkan alternatif. Alternatif yang bukan alternatif sebenarnya, adalah kewajipan. Bukan, tak ada, no choice, tak ada pilihan. Kita wajib mengemukakan kisah-kisah yang ada dalam Quran. Kan? Kisah-kisah yang ada dalam Quran. Kisah-kisah yang ada dalam sunnah. Dan alhamdulillah lah, kita di Yayasan Ta'lim ada beberapa kelas tentang kisah cerita-cerita ghaib daripada hadis-hadis sahih. Kita ada kelas. Dan satunya lagi kelas kita, Al-Bidayah wa Nihayah ni. Kita nak cover tu lah. Cuma memanglah kita tak nafikan bila kita bawa kitab, budak-budak muda dia segelintir penuntut ilmu memang dia akan fokus lah bagi penuntut ilmu. Tapi orang awam, kita buka kitab ni, dia biasalah. Sebab tu perlu ada dia fardu kifayah bagi segelintir orang untuk dia memikirkan bagaimana wasilah. Ini kena mengaji usul dakwah. Ada wasilah, ada uslub. Sebab tu dalam diploma YT pun ada subjek usul dakwah. Ya. Setengah orang dia faham, okey, dakwah ni kita ajar kitab je. Salah lah. Uslub. Ada wasilah. Kan? Macam Ustaz Asri kita buat apa, ada apa dia, ada video, kemudian ada podcast. Macam tu lah, maksudnya itu wasilah. Wasilah dan uslub. Sebab itu kita kata kita kena faham sebab apa pentingnya kisah ni. Dalam zaman kita sekarang ni, zaman kita yang berada dalam keterasingan, keganjilan kita dalam nak mempertahankan Islam, kita nak mengamalkan sunnah. Tetapi dalam masa yang sama kita tak boleh berputus asa. Kita kata okey, ini syubhat juga ni, kebanyakan syubhat yang berlaku dalam dakwah.
Dia kata okey, kita dah rosak, masyarakat dah rosak, sistem dah rosak, pemimpin dah rosak, semua rosak, semua rosak, semua rosak. Okey, buat apa kita nak dakwah lebih-lebih? Ni syubhat. Dia membawa kepada keraguan, ini tak boleh. Sebab tu kita kena fikirkan macam mana. Paling kurang macam mana kita nak didik anak kita. Macam mana kita nak ceritakan balik Quran dengan sunnah tu dalam bentuk penceritaan. Itu sebab pentingnya kena ada kisah yang kita boleh ambil daripada tulisan ulama, antaranya Al-Hafiz Ibn Kathir. Itu kita kena faham. Baik. Kemudian Imam Ibn Kathir disebut lagi. Dibawakan riwayat daripada dalam tafsirnya, riwayat daripada As-Suddi. Daripada Abu Malik, Abi Saleh, Ibn Abbas. Daripada Ibn Murrah, kemudian daripada Ibn Mas'ud. Dan daripada sebahagian para sahabat Nabi. Mereka mengatakan, "Lamma faraghallahu min khalqi ma ahabba istawa 'ala al-'arsy faja'ala iblisa 'ala mulki sama'id dunya. Wa kana min qabilatin min al-mala'ikati yuqalu lahum al-jinn aw hin. Wa innama summu al-jinn li'annahum khuzanil jannah. Wa kana iblis ma'a mulkihi khazinan fawaqa'a fi sadrihi innama a'tani Allahi hadha limaziyatin li 'ala al-mala'ikah." Baik, apa riwayat ni? Yang ni penting riwayat ni sebab kita nak faham tentang satu isu. Baik. Riwayat daripada para sahabat Nabi ni, ramailah, daripada Ibn Abbas, daripada Ibn Mas'ud dan ramai lagi. Baik, mereka katakan, bila setelah Allah selesai mencipta makhluk, apa yang disuka, iaitulah kita bincang aras, qalam, apa semua tu, maka Allah beristiwa di atas aras. Allah beristiwa di atas aras. Allah meninggi di atas aras. Allah kita kata apa? Duduk di atas aras. Meninggi di atas kama yaliqu bi jalalihi, sebagaimana yang layak dengan kekuasaannya. Kita kena sebut layak dengan kekuasaannya. Sebab orang kata kita apa dia mujassimah lah, musyabbihah lah, kan, dia tuduh kita. Kita kata Allah duduk sebagaimana yang dia layak dengan Tuhan lah. Kan? Sebab datang tafsir daripada salaf, istawa antaranya jalis. Allah jalas, Allah duduk. Bukan duduk macam kita lah, duduk macam Allah lah. Macam mana Allah, kita tak, kalau ditanya lagi macam mana Allah duduk, tanya dia Allah macam mana. Itu je kan. Baik, maka setelah Allah istiwa di atas aras, apa yang Allah buat? Maka Allah jadikan bagi iblis. Ni kita start kita sebut iblis. Siapa iblis ni kita akan bincang nanti. Sabar. Maka Allah jadikan bagi iblis pemerintahan di langit dunia pada awalnya. Dan iblis ini daripada kabilah, daripada malaikat. Ni dengar faham betul-betul. Iblis ini, ni riwayat apa? Riwayat daripada para sahabat Nabi. Iblis adalah satu kabilah daripada malaikat yang dinamakan mereka jin. Faham tak? Maksudnya, ada satu sinfun malaikah, ada satu golongan malaikat yang Allah jadikan mereka ini, nama mereka jin. Nama golongan malaikat ni maksudnya dia satu sinf, satu golongan, satu bangsa mungkin, yang mana satu kabilah daripada kalangan malaikat dijadikan jin. Kenapa mereka dinamakan dengan jin? Kerana mereka adalah penjaga-penjaga langit. Khuzanul jannah. Baik. Jadi iblis yang sebahagian ulama salaf kata dia adalah di kalangan malaikat, maksudnya inilah. Dia daripada kabilah, daripada malaikat yang diciptakan daripada api, yang dinamakan al-jin. Sabar, kena sabar. Kita akan explain step by step. Kita akan tarjih pun, kita akan step by step. Sebab tu bila kita baca tadi pun, Imam Ibn Kathir, dia akan sebut. Ni maksudnya setengah orang dia tak sabar. Tak sahih Ustaz, tak sahih. Dia terus hukum. Sabar. Sebab tu kita kena step by step. Baik. Jadi ini riwayat daripada As-Suddi. Baik, riwayat ni kalau kita tengok balik memang dibahaskan oleh para ulama. Tetapi Imam Ibn Kathir dibawakan riwayat ni kerana adanya kita kata apa? Adanya satu tafsiran salaf. Maksudnya sebahagian salaf bila mana mereka mengatakan bahawasanya
Iblis itu daripada malaikat, bukan mereka cakap ikut suka hati. Kita kena faham. Bukan mereka ikut logik mereka semata-mata. Ada riwayat. Sebelum ni kita ni tak sahih kan. Tapi kita kena tahu apa stand dia orang. Apa umdah dia orang. Baik, sebab itu dikatakan wa innama summul jin li'annahum khuzanul jannah. Dinamakan malaikat itu jin kerana mereka adalah penjaga langit. Wa kana iblis ma'a mulkihi khazinan fa waqa'a fi sadrihi innama a'tani Allahu hadha limaziyatin li 'ala al-malaikah. Jadi Allah jadikan apa? Iblis ni sebagai salah satu daripada malaikat yang di kalangan kabilah jin yang mempunyai apa kita kata teritori wilayah di langit dunia. So dia orang menguasai langit dunia pada asalnya. Lalu iblis ini telah terdetik di dalam hatinya satu perasaan ujub dengan diri sendiri. Dia kata kedudukan ini Allah Ta'ala bagi kerana kelebihan aku di atas malaikat. Ini satu riwayat. Nampak? Baik. Ibnu Abbas meriwayatkan annal jin lamma afsadu fil ardi wa safaku dima ba'atha Allahu ilaihim iblis wa ma'ahu jundun minal malaikah faqataluhum wa ajalluhum 'anil ardi ila jazairil buhur. Satu riwayat lagi Ibnu Abbas bawa. Jin ini bila mana mereka merosakkan muka bumi, mereka menumpahkan darah, maka Allah mengutuskan iblis bersamanya tentera daripada malaikat. Lalu iblis dan tentera daripada malaikat ni membunuh dan memerangi jin-jin yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Dan dihalau mereka ke mana? Ke pulau-pulau. So kat sini kita boleh dapat macam mana kita nak faham ayat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardh wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ini satu taujih, satu mazhab, satu maslak, satu metod bagaimana ulama salaf faham ayat wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Bila Allah perintahkan kepada, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada siapa? Malaikah. Usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Fasajadu, malaikat semua sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Kenapa perintah tu ditujukan juga kepada iblis? Sedangkan iblis ni, kalau kita tengok macam mana ulama salaf faham. Maksudnya, macam mana Allah boleh perintahkan dekat malaikat, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 30 kan. Macam mana Allah perintahkan malaikat supaya sujud dekat Adam, tiba-tiba ada iblis. Macam mana kita nak faham? Macam mana kita nak faham? Kalau kita faham base pada terjemahan, memang tak faham lah. Mesti kena faham dengan ayat Quran juga. Kalau kita faham dengan satu maslak, ini jawapan dia. Nanti kita akan tengok maslak yang rajih. Metod yang rajih. Sebab itu kalau kita nak kalau ada orang yang berpegang bahawasanya jin di kalangan iblis di kalangan malaikat, boleh tak kita nak kata dia sesat? Tak, sabar dulu. Itu sebab bila kita mengaji, makin menuntut ilmu, kita akan rasa kita jahil. Kita akan rasa kita, dulu kita rasa macam inilah yang paling betul. Kemudian kita pun marah orang, kita sesatkan orang. Tetapi ada satu maslak di kalangan ulama salaf. Ada satu tafsiran di kalangan ulama salaf. Maksudnya, bila jin-jin yang menetap di atas muka bumi ini melakukan kerosakan, menumpahkan darah, mensyirikkan Allah, macam mana kita tahu jin ni mensyirikkan Allah? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Allah mulakan jin dulu. Maksudnya jin dah ada atas muka bumi dan jin pun diperintah untuk mentauhidkan Allah. Sebab itulah bila mereka menumpahkan darah. Sebab apa mereka menumpahkan darah? Sebab mereka mensyirikkan Allah. Itu.
Itu cara faham. Bila mereka mensyirikkan Allah, mereka berperang sesama mereka. Mereka menumpahkan darah. Mereka melakukan maksiat. Lalu Allah mengutuskan iblis bersama dengan tentera malaikat. So iblis ni ketua malaikat lah. Pada asalnya. Malaikat apa? Malaikat dari kalangan jin. Maksudnya, dia ada satu jenis malaikat yang special, Allah Ta'ala jadikan dia daripada api. Ini kalau ikut kefahaman sebahagian ulama salaf. Nak kata sesat ke? Ni Ibnu Abbas riwayat. Kemudian kita dah sebut tadi Ibnu Mas'ud. Kemudian riwayatkan ni pun bukan calang-calang. An unasin min ashabir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada beberapa individu di kalangan sahabat Nabi. Sebab tu kita kena faham macam mana cara ulama salaf dia faham ayat tu. Ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 30 tu macam mana satu mazhab. Kalau kita nak pilih yang mazhab kedua, nanti kita akan sebut mazhab yang kedua. Sabar. Kita akan sebut mazhab Hasan Al-Basri. Mazhab yang merajahkan bahawasanya surah Al-Kahfi ayat 50 itu adalah faslul khitab, faslul kalam. Pemutus. Menunjukkan jin ataupun malaikat ataupun iblis bukan di kalangan malaikat tetapi di kalangan jin. Tapi kita akan nampak juga dia tak akan bercanggah. Setengah orang dia terkejut, dia kata, ni macam mana ni? Sat kata daripada malaikat, sat daripada jin. Sebab dia tak faham. Dia tak faham macam mana ulama salah faham. Sebab itu kita kena tengok balik pada penciptaan awal jin. Sebab itu kita kena tengok balik, bila kita kena faham jin ni ada macam-macam. Kita kata, dan di kalangan mereka itu ada yang Allah Ta'ala jadikan selevel dengan malaikat. Sebab itu bila kita kata iblis daripada malaikat, kita kena fahamlah maksud dia. Maksudnya daripada malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan. Malaikat ini dia special, maksudnya dia special, maksudnya dia daripada apa? Api. Dan dinamakan dia jin. Kebetulan sama nama dia jin. Sebahagian ulama jawablah kenapa malaikat ni dinamakan jin juga. Sebab kana yatajanna min uyunin nas, ataupun dia kena minal janin, kerana dia daripada minal jannah atau minal janin minal jannah, kerana dia daripada apa? Perkataan al-jin, al-jan. Kenapa disebutkan janin dengan janin? Kerana kita tak nampak. So malaikat dengan jin adalah dua makhluk yang berkongsi sifat tak boleh kita nampak. Dia ghaib daripada pandangan mata kita. Sebab itu dia kedua-duanya dinamakan jin oleh sebahagian ulama salaf. Antaranya para sahabat Nabi. So jangan main-main. Sama juga macam isu Israiliyat. Orang kita yang mutaqaddimin, mutaakhirin ni dia suka apa ni Israiliyat? Dia tak tahu sahabat Nabi riwayatkan Israiliyat. Ibnu Abbas. Dia tak tahu Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini bukan calang-calang sahabat Nabi. Kata nak ikut jalan sahabat. Bila sahabat riwayat Israiliyat, kita kata, oh Israiliyat ni semua tak boleh. Israiliyat ni semua tak boleh. Semua sesat. Salah. Itu tak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan disebabkan kebencian kita kepada satu kaum. Sebab kita benci dengan Syiah, dengan Sufi, dengan orang-orang yang sebarkan Israiliyat yang palsu, Israiliyat yang maudhu', Israiliyat yang karut. Kita benci dengan Yahudi sebarkan Israiliyat yang karut, Israiliyat yang palsu, Israiliyat yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Kita marah dengan mereka, tiba-tiba habis tak berlaku adil, sahabat Nabi pun kena. Tak boleh. Itu berkenaan dengan Israiliyat. Sama juga macam ni. Kita kena faham betul-betul. Jadi ini cara maslak macam mana kita nak faham ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala jadikan jin ini macam-macam jenis, dan ada di kalangan mereka yang Allah jadikan iblis itu daripada ketua bagi malaikat. Baik, kita akan baca lagi. Kita akan tengok. Jangan risau. Baik. Kemudian, datang dalam riwayat Muhammad bin Ishaq. Daripada Khalad, daripada Ata', Taus, Ibnu Abbas. Kana ismu iblis qabla an yartakiba al-ma'siyata Azazil.
Yang ni datang dalam matan kita. Ha? Kalau kita tengok dalam matan kita ni disebutkan apa? Ad-Dhahhak. Okey. Iblis sebelum bermaksiat kepada Allah bernama Azazil dan julukannya Abu Kurdus. Okey. Baik, bila kita belajar, kita akan cakap apa? Azazil tak sahih kan. Kita kata Azazil tak sahih ustaz. Okey, tak apalah, betul lah. Nama dia tak ada sandaran yang sahih. Yang tepatnya kita kata nama dia tidak ada sandaran yang sahih. Tetapi ada masalah tak kalau kita kata Azazil tu adalah nama iblis sebelum dia jadi iblis, sebelum dia bermaksiat kepada Allah. Ada masalah macam sebelum ni lah, macam sebelum ni. Macam nama malaikat Izrail. Masalah tak ada isu pun, nama je. Sebab itu tengok Imam Ibn Kathir dia still bawa, nukilkan riwayat tu. So supaya apa? Supaya ada nama lah. Daripada tak ada nama, lebih baik ada nama. Itu kefahaman ulama dulu. Senang nak cerita Azazil dia sebelum ada nama. Walaupun riwayat tu tak kuat. Tetapi kenapa? Kerana dia tak bercanggah dengan apa-apa usul i'tiqad. Dia tak bercanggah dengan mana-mana usul prinsip akidah. Nama saja, tak ada isu. Jadi, kalau orang tu nak terima, tak mau terima pun tak ada masalah. Azazil tu nama dia. Nama iblis. Tapi kalau kita baca dalam matan ni, terima tak? Terimalah. Dah mengaji pun matan Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi terima je. Kan? Tapi perincian dia, okey. Apa sumber dia? Apa dalil? Okey. Baru kita cerita. Nak tahu? Okey, cerita. Azazil ni tak ada lah riwayat sahih. Tapi bukan semua tak ada riwayat ni kita kena tolak. Kena faham. Kalau tak kita jadi kaku. Kan? Kita jadi kaku. Maksud kaku di sini adalah kita macam tadi yang cakap tadi. Kita tak tahu macam mana nak berinteraksi dengan kalam ulama. So ulama dia bawa riwayat ni, dia bukan saja-saja suka-suka. Sebab apa? Implikasi bila kita bawakan yang kebiasaan yang orang buat sekarang kan. Oh ni tak ada, ni tak sahih. Implikasi dia berat. Orang akan anggap Ibn Kathir tak reti. Siapa reti? Doktor tu lagi alim. PhD tu lagi alim. Apa pula? Macam mana kau boleh kata yang orang kemudian ni lebih alim daripada ulama terdahulu? Salah tu. Dia buat PhD, dia buat gini. Hadis gini. Takhrij hadis. Tak. Kalau itu hukuman kamu sangat jauh daripada ilmu. Kamu sangat jauh daripada cara ulama-ulama dulu berinteraksi dengan kitab-kitab turas. Sebab itu Ibn Kathir, Ibn Kathir adalah ulama yang antara yang paling kritikal. Dia macam tok guru dia Ibn Taymiyah. Macam rakan sepengajian dan guru dia juga Imam Az-Zahabi. Sama. Dan macam ulama-ulama yang memang kita tahu mereka ni kalau tak ada benda yang sesat, mereka akan bagi tahu. Sebab kita percaya dengan mereka. Sebab tu kalau ada masalah Ibn Kathir dah bagi tahu, ini tak betul ni, kena lawan kan, ini tak betul, tak sahih. Tapi Imam Ibn Kathir hanya nukil kan, tak ada isu. So kita kena faham macam mana nak interact, macam mana nak berinteraksi dengan kitab ulama. Supaya kita tak rasa syok sendiri, kita baca buku, aku lagi alim, aku lagi pandai. Sebab apa? Sebab ni Doktor Fulan cakap, Doktor Fulan boleh hukum ulama yang datang lebih awal. Sebab tu kita kena hati-hati. Bukan kita nak suruh taksub. Kalau salah, tapi kalau betul, betul lah. Kan? Tapi tak membawa, tak ada kita kata, kita akan terus. Sebab tu, bila kita bahas tentang kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kita akan tengok macam mana Imam Ibn Kathir ajar kita, didik kita. Berinteraksi dengan apa? Perkara-perkara macam ni. Sebab itu kita memerlukan kepada tulisan ulama. Bukan kita syok sendiri jadi ulama habis. Tak faham pun kadang. Buku pun tak baca.
Al-Bidayah wan Nihayah pun dia tak pernah baca. Tiba-tiba dia nak kata Ibnu Katsir ni bawa Israiliyat. Dia tak pernah baca pun satu-satu. Itu masalah dia. Ini yang Syekh Musa'id Tayyar, ulama-ulama tafsir, ulama-ulama yang Syekh Saleh Al-Utsaimin tegur ni. Kebanyakan pengkaji, dia hanya baca artikel. Sama juga kebanyakan penuntut ilmu sekarang ni. Dia hanya baca status Facebook. Oh, telah merajihkan fosil ini, telah merajihkan. Oh, doktor sekian telah mengatakan sekian. Itu je pun. Kitab asal dia tak baca. Tiba-tiba, oh, yang tulis status Facebook tu lebih alim daripada yang tulis kitab. Mana boleh? You kena rujuk kitab. Even mukhtasar, even apa dia, yang summarize pun, you tak boleh ambil summarize semata-mata. Boleh jadi yang summarize tu dia pun keliru. Apatah lagi yang summarize dalam bahasa Inggeris, lagi banyak salah. Bukan kita tak tahu, banyak benda yang kita tengok kadang-kadang tu dia nukilkan salah. Sebab apa? Dia tak rujuk kitab asal. Dan dia tak tahu manhaj penulis kitab, pengarang kitab. Ni bahaya. Dia tak tahu. Maksudnya dia tak hidup dengan penulis kitab. Sebab itu, orang yang nak mengaji, dia kena hidup dengan tulisan tu. Dia kena hidup dengan penulis. Ni kita mengaji ni, kitab Imam Ibn Katsir ni, yang diringkaskan. Kita nak kena hidup dengan penulis. Maksudnya bila kita baca tu seakan-akan Imam Ibn Katsir ada depan kita. Dia duk cerita dekat kita. Itu. Mestilah kita kena tahu macam mana manhaj Imam Ibn Katsir, macam mana metod dia, apa akidah dia, apa manhaj dia, siapa guru dia. Ini menjadi masalah bila sebahagian orang dia tak boleh, dia hanya rujuk status Facebook, artikel ringkas. Oh, ini menghukum. Oh, ni betul lah ni. Kadang-kadang sesat juga. Tak boleh. Sebab itu kita kena rujuk pada kitab asal, kita kena rujuk kepada manhaj. Macam mana ulama tu tulis. Kalau tak, kita zalim. Yang ni yang ditegur oleh antaranya Syekh Musa'id Tayyar. Bila dia kata, Syekh Musa'id Tayyar ni seorang pakar tafsir, dia kata apa? Aku berani kata, ramai pengkaji ilmu, pengkaji tafsir dan sebagainya, mereka tulis tentang At-Tabari tapi mereka tak pernah baca sampai habis manhaj At-Tabari. Buktinya macam kita pernah dengar satu kenyataan seorang ustaz. Ustaz ni, dia keluar kenyataan. Dia kata, Ibn Taymiyah sesat. Ibn Taymiyah sesat. Kan? Kemudian bila orang tanya dia, Ustaz, apa kitab tafsir muktabar yang kita nak kena rujuk? Dia kata, kitab tafsir muktabar yang kita kena rujuk, tafsir Ibn Katsir. Bagus. Tiba-tiba kontradik. Dia kata Ibn Taymiyah sesat. Dia tak tahu yang Ibn Katsir ni nukil punya banyak qala syekhuna, punya banyak dia Ibn Katsir ni nukil dalam tafsir dia, tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Ibn Katsir, berapa banyak dinukilkan pendapat dan tarjihat guru dia Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Apa point dia? Point dia tak baca. Dia hanya tengok orang kata. Kemudian dia ikut. Dia jadi burung kakak tua. Orang kata Ibn Taymiyah sesat, dia pun ikutlah Ibn Taymiyah sesat. Padahal dia tak pernah baca kitab Ibn Taymiyah. Kitab tafsir Ibn Katsir pun dia tak boleh baca. Miskin. Kesian betul. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah daripada sikap sedemikian, kejahilan. Tak baca, kemudian kita hukum terus. Itu yang kita kata pelik tu. Sama juga macam orang kata Imam Ibn Qayyim ni wali Allah. Ibn Qayyim ni wali Allah. Dia wali. Kan? Pondok-pondok pun kata dia wali. Kan? Kitab Tibbun Nabawi tu memang laku. Orang-orang sufi pun pakai. Tapi bila kita kata Ibn Qayyim ni bawa akidah salaf, marah, melenting. Sebab apa? Tak kena dengan hawa nafsu. Tentu mujassimah. Ibn Qayyim sesat. Ibn Qayyim ni musyabbihah. Dituduh macam-macam dekat Imam Ibn Qayyim. Tentang benda-benda lain, keramat apa semua, Ibn Qayyim wali.
kontradik. Sebab apa? Sebab dia tak baca pun. Dia hanya dengar orang cakap, tok guru dia cakap Ibnu Qayyim sesat, dia pun sesat lah. Tapi kitab perkataan Imam Ibnu Qayyim dia nukil juga. Seronok, sedap. Ui, betul ni Ibnu Qayyim. Macam mana? Kontradik. Kalau orang tu dah sesat awal akidah dia, confirm lah benda-benda lain pun dia akan sesat. Kalau Ibnu Qayyim ni sesat akidah dia, tok guru dia sesat, confirm lah Tibbun Nabawi tu pun akan sesat. Faham lah. Confirm lah perbahasan dia tentang tazkiyatun nafs, tentang tasawuf, tentang dia penyucian jiwa, tentulah sesat juga, dia akan efek. Masalahnya itu yang kamu rujuk juga. Ini masalah orang kita. Sebahagian orang kita ni dia tak baca pun. Dia tak baca. Allahul musta'an. Baik. Jadi riwayat Ibn Ishaq tadi yang Imam Ibn Katsir bawa dalam kitab asal, dikatakan apa? Nama iblis ini sebelum dia melakukan maksiat, sebelum dia aba wastakbara tu, nama dia Azazil. Wa kana min sukanil ard, dan dia termasuk daripada penduduk bumi. Wa kana min ashaddil malaikati ijtihadan, dan dia termasuk di kalangan malaikat yang paling kuat beribadat. So apa maksud malaikat tadi? So kita kena faham. Dia bukan daripada unsur penciptaan malaikat daripada cahaya. Dia adalah jin dicipta daripada api, tetapi dia Allah Ta'ala jadikan dia hidup, duduk bersama dengan malaikat. Itu satu taujih. So kita kena faham. Boleh kita faham macam yang awal tadi, dia adalah satu kabilah di kalangan malaikat yang Allah Ta'ala namakan jin, yang dicipta special daripada api. Dia bukan malaikat yang daripada cahaya. Itu satu. Satu lagi, dia adalah jin. Sebab dalam surah Al-Kahfi ayat 50 kita akan bincang nanti, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Itu dalil yang pemutus. Iblis di kalangan jin, bukan di kalangan malaikat. Maksudnya unsur penciptaan dia sama macam penciptaan jin, daripada api, bukan daripada cahaya. Sebab tu Allah kata fafasaqa an amri rabbih. Allah Ta'ala bagi tahu dia punya tabiat dia. Bila dia dicipta daripada api, tabiat dia memberontak. Sebab itu dia melakukan kefasikan, menentang perintah Allah. Adapun malaikat dicipta daripada cahaya, cahaya tabiatnya adalah apa? Tunduk kepada perintah Allah. Itu maksud dia. Baik. Kemudian apa tadi? Wa aktsaruhum ilma, dan dia paling banyak ilmu ketika itu. Wa kana min hayyin yuqalu lahumul jin awil hin. Dikatakan iblis itu, Azazil itu, dia daripada hayyin, yakni suku, yang dinamakan mereka itu suku al-jin. Itu point dia. Boleh tak berlaku sama nama? Boleh je, macam kita sekarang ni sama nama tapi kita keliru. Dia daripada golongan malaikat, maksudnya malaikat yang dicipta daripada api. Pelik tu Ustaz. Nabi kata malaikat daripada cahaya. Tak, ni datang dalam riwayat ulama, riwayat sahabat. Kan? Diterima. Okey. Kalau tak mau terima tak apa. Dia di kalangan jin. Kana minal jin. Jin tu apa? Jin itu adalah nama kabilah di kalangan malaikat. Habis. Engkau pun tak boleh lawan. Tak boleh i'tirad. Tengok. Bila kita faham macam mana ulama salaf faham, kita boleh jawab. Tadi dia kata, engkau kata dia daripada di kalangan malaikat. Sekarang ni kau kata di kalangan jin. Sebab engkau faham satu hadis. Kau faham hadis yang awal tu je. Hadis bukan satu, Cik. Encik, hadis bukan satu. Kefahaman ulama bukan satu. Kefahaman ulama sahabat Nabi faham. Kena ambil kira juga. Macam mana istinbat, macam mana istidlal mereka, macam mana istinbat mereka, macam mana kefahaman mereka. Sebab itu dinamakan fahmus salaf. Manhajus salaf, manhajus salafil ummah, manhajus sahabah. Kefahaman sahabat. So, faham tak? Okey, poinnya di sini, isu di sini, kita ana ulang balik untuk kita mudah faham. Baik, isu dia sekarang, adakah iblis di kalangan
malaikat atau jin? Itu isu dia. Senang kan? Adakah iblis di kalangan jin atau malaikat? Ini memang isu yang jadi khilaf di kalangan ulama terawal. Salaf pun berkhilaf. Sebab kalau mereka tak khilaf, kita pun tak khilaf lah. Kalau mereka khilaf, kita pun ada khilaf. Itu point dia. Bukannya khilaf ni datang awal-awal terus zaman kita. Cuma bila kita ni makin bodoh, makin jahil, khilaf tu menyebabkan kita ni jadi tak faham atau makin menyebabkan kita zalim pada orang lain. Tu punca dia. Sebab itu kita jawab. Pendapat pertama di kalangan ulama yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, iaitulah pendapat sebahagian sahabat yang mengatakan dia iblis itu di kalangan satu suku ataupun satu kabilah yang dinamakan jin. habis menjawab. Dia menjawab sebenarnya. Kan? Oh, tapi Nabi kata jin dicipta daripada api. Ya. Kabilah tu dicipta daripada api. Apa masalah? Ada masalah. Allah Ta'ala tak boleh buat macam tu. Allah boleh buat. So, Nabi betul tak? Nabi betul lah Nabi bagi tahu. Khuliqatil jan min marijin min nar. Ada salah kan Nabi? Tak salah. Nabi pun tak bagi tahu lebih daripada tu. Itu je lah. Jadi ulama salah faham, jin iblis itu di kalangan satu suku di kalangan malaikat yang dinamakan jin. Yang dinamakan jin. Baik. Sebab itu kalau kita tengok balik Ibn Abi Hatim bawa riwayat daripada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair apa dia? Sayyidut Tabi'in. Sebab itu bila kita dengar ada ustaz ke kata jin iblis ni daripada malaikat, janganlah kita cepat, orang panggil apa, cepat bersilat ataupun cepat apa orang panggil, cepat tergopoh gapah, cepat orang panggil apa, terlampau cepat terkejut ataupun terlampau, kita kata terlampau cepat hukum. Oh, ustaz ni sesat, oh, ustaz ni tak betul. Sabar dulu. Ilmu ni ada maqam dia. Ada kedudukan dia. Kan? Cuma itulah, dulu ada seorang ustaz ni, dia ada satu isu dulu. Anda ingat lagi? Isu ni seorang ustaz ni. Dia pergi mengajar kat satu tempat. Dia kata, dia bagi tahu dekat dalam pengajian dia tu, dia bagi tahu. Dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak iblis ni di kalangan malaikat? Orang-orang awam terkejut lah. Sebab yang mereka tahu surah Al-Kahfi tu ayat 50. Wa kana minal jinni fa fasaqa. Itu kita kata pas bila orang awam tanya dia tak boleh jawab. Si ustaz tu pun tak boleh jawab. Faham tak? Dia tak boleh jawab. Kenapa ustaz? Kenapa ustaz kata malaikat tu di kalangan jin ataupun iblis tu di kalangan malaikat? Iblis tu di kalangan malaikat. Kenapa ustaz cakap macam tu? Oh, ni ada dalam kitab tafsir Ibn Kathir. Okey, tak apa. Itu satu jawapan, tapi tak puas lah. Orang tak faham. Orang kata, betul ke ustaz ni? Dia pun tanya ustaz lain, ustaz kata tak betul, sesat. Ustaz tu pun sama juga tak faham macam dia tu. Dua-dua tak faham, habis. Jadi salah sangka. Yang orang awam tadi pun dia kata, ustaz ni tak betul lah. Padahal ustaz tu betul, cuma cara penyampaian dia ataupun ilmu dia tadi tak sampai dengan betul, tak terperinci. Nah, itu penting bila kita tengok riwayat-riwayat ni. Tuan nak cerita balik pengalaman anak. Memang ada ustaz ni dia cakap dekat orang awam, dia mengajar orang awam, iblis daripada malaikat. Kita yang mengaji kita faham lah memang ada qaul. Tapi bila kita mengajar orang awam, tak bolehlah kita general macam tu, orang-orang pening. Sebab dah mutaqarrir ala adhanihim, yang telah apa kita kata menetap di dalam pemikiran orang awam, masyarakat awam, orang Islam secara umumnya, iblis di kalangan jin. Sebab dalam Quran jelas kan, dalam surah Al-Kahfi ayat 50 jelas, kana minal jinni fa fasaqa an. Jadi betul lah tu. Orang awam kenapa dia tak boleh terima? Pasal dia tak faham. Bila ustaz pun tak faham, bila dia cerita, macam mana orang awam nak faham? Salah faham. Kemudian ustaz tu pun dia jawab general. Okey, kalau tak percaya tengok dalam tafsir Ibn Kathir. Memanglah ada tafsir, tapi kenapa? Apa alasan ulama yang kata dia di kalangan malaikat? Kena tahulah. Sebagai seorang yang mengajar, dia kena tahulah apa sebab dia.
Dia pergi tanya pula satu ustaz yang satu lagi pun lebih kurang sama, tak mendalam dengan macam dia. Dia pun katalah ustaz tu tak betul. Sebab tu kita pentingnya ilmu. Sebab tu datang dalam riwayat Ibnu Abi Hatim daripada Sa'id bin Jubair, katanya kana ismuhu Azazil. Nama iblis tu sebelum dia bermaksiat Azazil. Wa kana min ashrafil malaikati min ulil ajnihatil arba'ah. Dan Azazil ataupun iblis itu dia termasuk daripada malaikat yang mulia pada awalnya, di kalangan malaikat yang mempunyai 4 sayap. So 4 sayap ni malaikat yang mulia, antara yang hebat. Yang ni kalau kita tengok balik, Ibnu Abi Hatim ada sebut dalam tafsirnya, juga disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya. Baik. Wa qala Sunaid an Hajjaj an Ibn Jurayj qala Ibn Abbas kana iblis min ashrafil malaikah wa akramuhum qabilatan. Datang riwayat Ibn Abbas, dia katakan iblis termasuk daripada malaikat yang paling mulia dan yang paling mulia kabilahnya. Kabilah apa? Yang disebut kabilah dia jin tadi. Wa kana khazinan 'ala al-jinan wa kana lahu sultan sama'id dunya wa kana lahu sultanul ard. Dia ni adalah penjaga bagi langit dan dia mempunyai autoriti dalam mengurus tadbir langit dunia, dan dia juga ada dominasi pada bumi. So Allah Ta'ala bagi dia autoriti pada awalnya. Sebab tu kenapa dia membongkakkan dirinya, menyombongkan dirinya. Aba wastakbara fakana minal kafirin wa kana minal kafirin. Itu kita boleh cerita balik. Sebab apa dia sombong? Itu penting riwayat ni, riwayat tafsiriyah disebut. Sebab kalau anak kita tanya, ayah kenapa iblis ni dia sombong? Ini penting ni. Anak kita akan tanya. Kita baca dekat dia ayat Quran. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Kita baca dekat dia, kita cerita dekat dia. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, kami berfirman kepada malaikah, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kepada Adam, sujudlah malaikat kesemuanya kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan dan dia sombong. Kana minal kafirin, dan dia termasuk orang yang kafir. Anak kita tanya, Abi, ayah, Walid, abah, bapa, apa orang panggil, mak, my mother, ummi, tak kira apa, kenapa iblis enggan dan sombong? Apa kita nak jawab? Takkan kita nak jawab disenggan dengan sombong lah. Dah lah, terimalah. Ni Quran kata cukup lah. Itu tak reti maksudnya. Itu je kan. Terimalah Quran. Dah Quran cakap, okey terima. Takkan kita nak jawab dengan anak kita 5 tahun, anak kita 3 tahun, anak kita 10 tahun, kita nak jawab jawapan macam tu. Tak cerdik lah. Maksudnya kita tak advance, tak buat apa, tak mengaji, tak buat kerja kita. Macam mana kita nak cerita kat anak kita? Kalau kita tak baca tafsir, kita tak baca kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama yang sahih. Bila kita mengaji kitab macam ni, kita baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kita ada modal. Kita boleh cerita dekat dia. Budak-budak zaman sekarang mana dia nak dengar, dengar ya, Abi baca Quran, percaya je, beriman. Mana macam tu? Itu tak ada uslub. Gagal, awal-awal gagal. Mesti kena cerita. Sebab itu kita kata, kenapa iblis ni dia enggan dan sombong? Ada riwayat Ibnu Abbas sebut. Tak payahlah, kadang-kadang tak payahlah detail sangat sebut riwayat tu kan. Sebut cerita je lah. Yang penting makna dia sahih. Makna dia tu disebutkan dalam kitab dan dinukilkan oleh para ulama dan diterima kesahihannya. Apa dalil Ibnu Katsir terima sahih? Ibnu Katsir tak mengkritik riwayat ini. Itu dalil menunjukkan Ibnu Katsir terima. Dan rujuk balik dalam kitab, dalam pembahasan awal kita, kitab Al-Bidayah wan Nihayah ni, pembahasan manhaj Imam Ibnu Katsir. Kita dah baca perkataan Imam Ibnu Katsir. Siapa yang baru ikut kelas ni, dia kena cari balik playlist, kena rajin sikit lah, kena tengok balik. Kan?
Jadi inilah sebab apa dia sombong dan enggan dan sombong, dia tak mau sujud kepada Nabi Adam kerana Allah bagi dia autoriti untuk menjaga langit. Dan ada autoriti, sultan fi sama'i dunia, autoriti pada langit dunia. Sultanu fil ard, juga autoriti di muka bumi. Sebab itulah bila Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Adam, dia enggan dan sombong. Sebab dia rasa dia dah hebat. Sebab Allah dah bagi dia autoriti jaga-jaga, tiba-tiba suruh sujud dekat Adam. Subhanallah. Baik. Datang dalam riwayat Ibn Abbas. Kana yasusu ma baina samai wal ard. Ini juga riwayat yang datang dalam disebutkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari. Baik. Apa dia? Dia ada autoriti untuk memimpin dan mentadbir di antara langit dan bumi. Itu satu juga. Kata Qatadah daripada Sa'id bin Musayyab al-Musayyib, kana iblis ra'isu malaikati mis sama'id dunya. Kana iblis ra'isu malaikati sama'id dunya. Iblis ini sebelum dia dilaknat oleh Allah, dia adalah pemimpin bagi malaikat-malaikat yang menjaga dunia atau menjaga langit dunia. Tinggi tak kedudukan? Tinggi. Sebab itulah dia sombong. Ini macam mana kita nak cerita ke anak kita. Kalau kita bagi tahu ayat Quran saja tadi, anak kita tanya, kita tak boleh jawab. Kita kata kat dia, beriman je lah kamu ni. Kan? Takkan nak lawan cakap habis? Tak cerdik lah. Kita baca dekat isteri kita tanya, tak boleh jawab. Ni Quran sebut beriman saja. Tak, kita kena ada jawapan. Zaman sekarang, orang semua nak jawapan. Sebab tu perlu menuntut ilmu. Kalau kita hanya tahu surface, macam mana kita nak jawab? Baik, kata Al-Hasan Al-Basri. Okey, ini perkataan yang dinukilkan dalam mukhtasar itu. Kata Al-Hasan Al-Basri, lam yakunil malaikati tarfata 'ainin. Lam yakun minal malaikati tarfata 'ainin. Wa innahu la aslul jin kama anna Adama aslul bashar. Baik, Al-Hasan Al-Basri ni sahabat ke? Tabi'in. So bila datang kemudian zaman tabi'in, mula ada pengingkaran. Yang sahabat faham tadi tak ada isu. Tak ada isu. Bila datang zaman tabi'in, so Hasan Al-Basri tabi'in, rahimahullah, dia kata dia kata iblis ni bukan di kalangan malaikat. Walaupun sekelip mata, bukan di kalangan malaikat. Li'annahu wa innahu la aslul jin, kerana dia berasal daripada jin. Maksudnya dia penciptaan dia adalah unsur penciptaan jin daripada api. Sebagaimana Adam adalah asal bagi manusia. Asal usul Adam manusia itu daripada Adam, begitulah juga jin asalnya daripada iblis. Sebab itu dia kata sini iblis bukan di kalangan malaikat sedikit pun, akan tetapi dia adalah asal mula para jin. Sebagaimana Adam adalah asal mula manusia. Nampak? So inilah datangnya khilaf. So khilaf ni datang bila zaman tabi'in. Zaman sahabat dia orang faham. Dia orang tak ada isu. Dia orang faham kenapa iblis di kalangan malaikat, dia orang faham. Sebab itu kenapa kefahaman dia orang jitu. Bila zaman selepas mereka tabi'in, ada orang tak faham. Sebab itu Al-Hasan Al-Basri cuba untuk merungkaikan. Sebab itu Al-Hasan Al-Basri bukan maksudnya Hasan Al-Basri ni dia tolak pendapat sahabat yang kata dia kalangan malaikat, tapi dia nak bagi tahu di sini, dia nak tolak kefahaman bahawasanya iblis tu dicipta daripada cahaya. Itu je. Sebab itu dia kata iblis bukan daripada malaikat sedikit. Maksudnya bukan dari kalangan malaikat yang dicipta daripada cahaya. Akan tetapi dia adalah asal jin. Maksudnya jin semua tu datang daripada dia dan dia daripada api. Sebagaimana manusia semua datang daripada asal usulnya daripada Adam, Abul Bashar. So iblis adalah Abul Jin. Itu maksud dia. Baik, jadi anda rasa faham kot? Faham kot kan? Jadi insya-Allah kita dah habis waktu. Kalau ada soalan, boleh tanya soalan. Kalau tak ada soalan, alhamdulillah, kita tangguh dulu kat sini. Kita akan sambung lagi berkenaan dengan jin dan syaitan. Jin dan syaitan. Jin dengan syaitan ni antara, kalau sebelum ni malaikat kita cerita panjang juga. Yang paling panjang Aras, alhamdulillah.
Malaikat pun panjang juga kita cerita. Jin dengan syaitan ni pun panjang juga insya-Allah. Tapi kena sabarlah. Tak ada soalan dari YouTube, alhamdulillah semua faham kan? Semua faham. Baik, jadi kita tangguh dulu majlis kita. Insya-Allah kita bertemu pada minggu hadapan. Kita masih lagi membahaskan tentang penciptaan jin dengan syaitan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.